Allah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama, lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, mempertemukan kita dengan izinnya Allah. Jadual sepatutnya malam ni di tempat lain, tetapi asbab ada perkara yang tak dapat dielakkan. Alhamdulillah, tempat ini, surau ini menadah untuk kehadiran sahabat-sahabat kita semua, muslimin muslimat dirahmati Allah, yang saya kira muslimin dengan muslimat kalau dihitung macam hampir sama. Jadi tahniah kepada orang lelaki lah khususnya, sebab bukan mudah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah untuk kita dapat bersama-sama. Lebih tahniah lagi seandainya suaminya di sini, isterinya di sini, dan anak-anaknya pun ada di sini. Subhanallah, ini bukan satu perkara yang mudah, sebab kita nak berbicara pada malam ini adalah tentang di mana sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau nak mudah ingat, terbalik-terbalik nanti, sakinah dulu ke, rahmah dulu ke, mawaddah dulu ke, mana-mana pun tak apa. Tapi kita ingat di Indonesia diakronimkan, diringkaskan, dimudahkan bicara menjadi samara. Apa samara tu? Sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi kalau kita nak mengucapkan selamat pengantin baru, orang Indonesia diberi ucapan mudah saja. Selamat pengantin baru, samara. Jadi kita tahu apa samara ni, ingat nama pengantin. Rupa-rupanya sakinah, mawaddah, warahmah. Diringkaskan, pisang goreng jadi pisgor. Kan kita pergi mana-mana dapat makan pisgor. Kita mula-mula apa benda, jual pisgor ni. Kan ingatkan jenis-jenis ubi ke, rupanya pisang goreng. Macam itulah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sampai ke sini sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah sebagai kuliah yang terakhir daripada Jumaat malam di masjid mana Ustaz? Jumaat malam tu Karyah Hashim Yahya. Kan, subhanallah. Kemudian ini malam terakhir saya berada di Penang. Kemudian besok pagi dah bermula kuliah di Sungai Petani. Jadi alhamdulillah, saya sebut dalam kuliah majlis-majlis ilmu beberapa hari ni, saya kata orang Kedah, orang Penang, orang Utara ni beri tajuk yang hampir sama, yakni sakinah, mawaddah, warahmah. Di sini soalannya, di mana sakinah, mawaddah, warahmah? Jadi yang hadir malam ni nak dapat jawapan lah. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sebenarnya jawapan tidak ada pada mana-mana penceramah. Sahabat-sahabat, tidak ada pada diri kita sendiri. Yang hadir pada malam ini inginkan sentiasa dalam majlis ilmu yang kita tahu. Saya nampak tadi ada yang berjalan kaki, mungkin ada yang berkenderaan. Keluar daripada rumah sudah kita memperbetulkan niat. Untuk apa niat? Sudah pastinya kerana Allah. Jadi bukan kerana apa-apa, kerana Allah semata-mata. Justru bila kerana Allah, mungkin samara tu balik-balik ni kita tak nampak lah suami kita tiba-tiba jadi sweet semacam, kan, tak nampak. Jangan tunggu malam ni, jenuh kita. Jadi kita sebutkan kenapa ya dah dengar majlis ilmu banyak hari, banyak kali, tapi macam tidak ada keserasian, macam tidak dapat jawapan.
Subhanallah, nombor 1, siapa yang belum berjodoh di kalangan yang mendengar ni, terus-terusan minta dengan Allah. Minta dengan Allah, jangan kata kahwin pun ramai tak bahagia ustazah, kena cerai, kena bully dengan suami, baik tak payah kahwin. Jangan ada, sebab kita belum menempuh, kita tak tahu. Kalau kita belajar, kalau ada sahabat-sahabat yang mendengar La Tahzan, kuliah ustazah di page Ustazah Muzayyanah Abdullah, setiap hari, okay, mereka diajar untuk set dalam minda bahawa semalam tu menjadi sejarah. Siapa kita yang semalam menjadi saja. Tadi hilang. Dapat kat mana? Ini baru lagi. Oh subhanallah. Ingat ustazah punya, masya-Allah. Tadi kan kata dalam latah jadi. Subhanallah. Oh jadi bawa lidi lah untuk ustazah. Masya-Allah, ni sahabat Latahzan lah ni. Masya-Allah, saya bawa senjata kalau mengajar Latahzan, dia cucuk depan. Subhanallah, dapat dekat orang bertam. Masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita dapat jawapan pada malam ni sebenarnya dah lama dah. Jadi yang belum dapat jodoh dalam keberkatan majlis ilmu, berjalan ke majlis ilmu, semua ni adalah jemputan Allah yang diiringi oleh para malaikat Allah. Jangan pernah jemu. Setiap kali buat kebaikan, niat doa, tiba-tiba kita melihat ada ramai orang yang dalam sejarah, lipatan sejarah hidupnya, ada yang berdoa sekian lama tapi akhirnya mati tanpa jodoh. Dia bukan minta untuk hidup sendiri, dia dah minta bersungguh-sungguh kepada Allah untuk dapat pasangan hidup, tetapi Allah tulis di Lauh Mahfuz, memang skrip kehidupan dia tu Allah takdirkan hidup di atas dunia tanpa jodoh. Tapi percayalah, untuk kehidupan yang abadan abada, dia pasti disiapkan jodoh oleh Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, doa saja yang baik-baik. Walaupun kata ustazah anak saya umur dah 40 tahun tak kahwin lagi, terus doa yang baik-baik. Kita tak tahu aturan Allah. Yang berkahwin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kita nakkan bahagia. Subhanallah, yang indah-indah. Ustazah datang malam rugi kan, lain kali datang siang nampak indah-indah saja kat kampung ni. Ini pengerusi kita sebut tadi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, tidak ada dalam perkahwinan itu yang semuanya cantik. Katanya Piramli, kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan lagi suami isteri. Tetapi bila kita faham, itulah dia onak duri, bahtera rumah tangga yang kita nak kemudikan. Masya Allah, nakhodanya adalah seorang suami, timbalan nakhodanya adalah sang isteri. Jadi anak-anak kapalnya adalah anak-anak zuriat keturunan yang Allah hadiahkan kepada kita. Subhanallah, semua rumah tangga yang berpasangan ditakdirkan Allah berjodoh antara lelaki dan perempuan, sehingga menghasilkan, melahirkan zuriat, insya-Allah diharapkan soleh dan soleha. Inilah semua cita-cita kita. Tapi terkadang ada onak duri, ada ranjau. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ketahuilah bahawa setiap ujian yang Allah hantarkan dalam rumah tangga itu adalah untuk Allah meningkatkan darjat kedudukan kita di sisi Allah. Tanpa ujian, sahabat-sahabat, anak kita yang UPSR tak mungkin masuk ke sekolah asrama penuh tingkatan 1 terpilih sebagai pelajar yang terbaik, masuk sekolah yang bagus. UPSR dihapuskan, pergi PT3. PT3 dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3, ambil peperiksaan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru dapat tingkatan 4 masuk MRSM. Ya, anak hang pindah masuk MRSM dah. Alhamdulillah, PT3 dapat bagus, dapat keputusan, dapat masuk MRSM. MRSM ambil SPM, bagus lagi keputusan, baru dapat masuk universiti. Siap dapat 3 tawaran. Duk istikharah ni ustazah, tak tahu nak pilih yang mana, semua bagus. Macam mana boleh dapat naik darjah melalui ujian? Jadi muslimin muslimat, kalau kita minta dengan Allah untuk minta akhir, stop, aku tak mau dah ujian ni, susah payah, lambat lagi kita nak dapat ketenangan. Tapi kenapa Allah mengajar dalam kehidupan kita ada kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Apabila kita ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk sahut dengan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Majlis ilmu bertebaran di corong-corong radio, di kaca-kaca TV, sekarang di hujung jari kita dapat macam-macam ilmu. Kalau 30 tahun lepas, 20 tahun lepas, mungkin bila kita duk khabar dekat orang jiran kita rumah terbakar, kita pun kata inna lillah wa inna ilaihi. Tak baiklah hang ni, tak mati pun baru rumah terbakar je. Tapi Quran kata apa saja musibah
Kan kita disuruh sebut innalillah, daripada Allah ujian ini datang, lalu kepada Allah lah kita kembalikan. Masya Allah, kita faham konsep ni, insya Allah sedikit lapang, sedikit tenang. Bila ujian Allah nak mai, aku tak boleh nak buat apa dah, pasti kita kena terima dengan redha, dengan lapang dada, dengan ikhlaskan hati. Pasti kita akan bertemu dengan hikmah. Hari ini ibu-ibu dirahmati Allah, dengan perkahwinan yang pelbagai ujian dugaan, sedar tak sedar anak kita dah kahwin, bercucu dah pun. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kita duk fikir balik, macam mana dulu kita besarkan anak ni, bapak dia tak bagi nafkah pun, tapi bulat-bulat je anak kita. Siapa yang bantu kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allah. Terkadang sang suami, bukan setiapnya kalau kita bercerita tentang ni nak menafikan haknya seorang suami. Lalu ustazah sebagai penceramah wanita, kita sebut orang perempuan sering dizalimi. Kita tak bercerita ke tentang lelaki yang sepatutnya dihormati, tetapi berapa ramai orang perempuan tidak memberi hak kepada suami kita. Subhanallah. Kerana dalam hidup kita nak faham sakinah, mawaddah, warahmah dengan memahami yang Allah letakkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Siapa yang boleh rujuk Quran, handphone kita semuanya ada ayat-ayat Quran. Silakan untuk kita buka surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Masya Allah. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia, yakni Allah, menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Wa min ayatihi. Kalau kita faham ayatihi dimelayukan, ayat Allah yang mana ni? Bila cerita ayat-ayatnya, bukan saja tentang kebesaran Allah kita nak tengok dalam Quran, tapi mata kita pandang apa, turunkan ke hati siapa yang ciptakan ni. Sebab tu ada kita sebut Masya Allah, ada kita sebut Subhanallah. Semuanya datang daripada Allah. Tengok apa saja yang indah-indah, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Jadi itulah antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi pasangan suami yang berbahagia, bahkan ada ujian-ujian kehidupan, balikkan kepada Allah. Ini tanda an khalaqalakum min anfusikum. Allah berikan tanda-tanda kebesarannya setiap kita. Orang perempuan ada kecenderungan kepada orang lelaki, lelaki ada kecenderungan kepada wanita. Itu fitrah biasa. Ibu-ibu, anak-anak kita meningkat remaja, nampak dah lain dah. Tengok handphone, senyum sorang-sorang. Raikan rasa itu, kerana kita pun pernah muda. Tetapi kawal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah satu perkara yang normal bila anak kita lelaki sudah mula suka kepada perempuan, anak kita perempuan sudah mula suka kepada lelaki. Tapi kawal, tidak ada halal apabila berdua-duaan lelaki dan perempuan tanpa nikah, kerana di tengah-tengahnya adalah iblis. Ini kata-katanya Nabi SAW. Jadi tidak ada berdua-duaan, tidak ada keluar tanpa mahram, tidak ada keluar tanpa ibu atau ayahnya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau kita kata anak kita super baik, just stay at home, duduk di rumah, tak pernah jumpa dengan siapa-siapa ustazah, tapi bila dah habis PKP, yang datang rumah semua lelaki dengan lelaki, duduk dalam bilik, tak keluar pula. Kan sahabat-sahabat kita kata, baiklah ustazah, anak saya ni sekolah agama tak pernah kawan dengan orang perempuan. Something wrong. Tolong faham, sekarang sangat bahaya lelaki ada kecenderungan kepada lelaki, bukan sebagai kawan biasa, tapi ada naluri seks yang luar tabi'i. Kemudian sahabat-sahabat perempuan dah benci orang lelaki, tak mau orang lelaki ni suka buat kecewa orang perempuan. Jadi dah mula melampiaskan nafsunya sesama orang perempuan. Ini berlaku. Jadi jangan ulang apa yang Allah murka kepada kaum Nabi Lut. Kalau kita nampak sudah kelainan, sahabat-sahabat, sebab tu orang perempuan, ibu, yakni orang lelaki, ayahnya, tolong tengok macam mana kecenderungan anak-anak kita. Jadi bila dia berkawan dengan orang lelaki, perempuan dengan lelaki, lelaki dengan perempuan, sebenarnya mereka ini anak-anak yang normal, tetapinya kita kawal. Kenapa ibu ayah menghalang anak perempuan keluar ramai-ramai dengan orang lelaki? Tiba-tiba nanti keluarnya sama-sama 10 orang.
Tengok yang ni berkapal-kapal pula. Cari siapa, sebab tu mak-mak, ayah-ayah kena tahu Facebook juga, kena tahu IG juga. Belum lagi tiba masanya untuk kamu keluar berdua-duaan, tidak halal. Jadi Masya Allah, kemarin contoh sahabat saya nikahkan anaknya, Ustazah Hafizah Musa, anak lelaki kahwin pada usia 22 tahun. Kita nak kata macam mana anak-anak orang yang beragama ni, sahabat-sahabat, ish gatai 22 tahun kahwin dah. Kalau ibu dan ayah ada agenda akhirat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak perlu takut. Anak-anak dalam belajar, tak payah tanya kerja apa, nak bagi makan pasiak ke anak orang tu. Subhanallah, supaya dia dapat yang katanya Allah Subhanahu wa taala, inilah dia sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan kita kecenderungan untuk menikahi, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dinikahi oleh pasangan-pasangan yang Allah sediakan dari jenismu sendiri. Ada tak kita dengar orang perempuan kahwin dengan jin jantan? Pernah dengar tak? Orang lelaki kahwin dengan bunian perempuan, kan? Jadi hilang dah ustazah, anak saya tu tak tahulah, tak balik kahwin dengan bunian. Something wrong, pelik dah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita akan diberi kecenderungan dan akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum sejenis. Jadi kalau kita tak suka orang marah-marah kita, maka kita jangan marah orang. Orang perempuan dia minta kepada lelaki pulat pula dah, apa, pulut dakap. Ada ke orang Kedah minta pulut dakap? Minta macam-macam lah sahabat. Kan minta apa? Nak minta bunga, kek yang tiba-tiba keluar duit berderet-deret tu. Sekarang macam tu kan orang tunjuk kat Facebook. Kalau birthday kita, suami kita tak bagi, moncong 3 hari 3 malam tak dapat. Orang lain boleh dapat, pasal apa kita tak dapat? Lalu semua orang bagi secara terpaksa. Yang kaya orang jual belon kaya, orang jual kek kaya, tak salah lah, kita tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi jangan untuk kita tonjol-tonjolkan perkara itu. Akhirnya dia menjadi satu perkara persaingan yang tidak sihat. Cukuplah Masya Allah dalam hidup kita berumah tangga, subhanallah, kalau kita punya suami yang sentiasa menyayangi isteri. Saya tanya, betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sentiasa sayang. Masa mula-mula kahwin pun sayang, dah tua, sakit, sengit-sengit berjalan pun sayang lagi. Suka tak ibu-ibu dirahmati Allah? Nampak macam ramai orang muda surau ni, subhanallah. Tempat lain saya pergi semalam, saya jumpa orang tu 86 tahun, masih bawa kereta sendiri pergi majlis ilmu. Subhanallah, hebatlah ibu-ibu dirahmati Allah. Ni ramai orang muda, anak-anak sekolah, kena tukar sikit style bercakap ni. Masya Allah. Selalu ramai orang-orang tua ni, nanti kalau ustazah kata suka lelaki, suka perempuan, besok dia pergi cari markah pula, bahaya ni. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kecenderungan tu kita tahu. Bila subhanallah, marah dia. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup kepada kita, kita cari di mana keserasian. Orang perempuan hanya perlu disayang. Tapi hanya sayang tak beli beras, kita dapat makan tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tak, kan? Jadi kita semua kena sama-sama. Orang lelaki macam mana pun dia hanya perlu untuk dihormati. Tanya ayah-ayah pula, betul tak ayah-ayah dirahmati Allah? Kan? Perlu dihormati sebab Allah yang kata mereka itu adalah qawwam, yakni pemimpin kepada orang-orang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada perempuan. Rumah tangga sudah pasti kita mencari di mana samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita akan tercari-cari, tak jumpa. Apabila suami sudah mula hilang sayang kepada isteri, apabila isteri sudah tidak hormat kepada suami, percayalah, dan dua keadaan ini sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah akan menjadi tontonan kepada anak-anak. Anak-anak hanya perlukan ibunya disayang oleh ayah, dan anak-anak ingin melihat ibunya menghormati ayah. Bagaimana kalau kita dipertontonkan saban hari drama pukul 7 sampai pukul 8 malam, tiap-tiap hari solat maghrib lewat, nak tengok hero mati ke hero hidup, kahwin ke tidak dia dengan perempuan tu. Kita yang sibuk. Azan maghrib dari tadi dah tak sembahyang-sembahyang lagi. Subhanallah. Anak-anak tengok tak perangai tu? Drama yang ditengok apa? Tajuk kadang-kadang, ya Allah saya pelik-pelik. Memang ada ke tajuk drama macam ni? Ada ustazah. Tajuk dia di bawah ketiak suami. Tak maaf. Dulu-dululah ada. Saya kata siapalah yang luluskan cerita macam ni. Jadi orang suka nak tengok maknya isterinya tengking-tengking suami. Jadi anak pandang, oh boleh. Nanti bila aku kahwin, nanti kalau laki tak mau dengar cakap aku tengking suka hati. Sebab
penerbit kata tak salahkan ustazah untuk pelajaran, tapi di situ kita telah menunjuk cara yang salah. Faham ya? Jadi ada banyak hiburan-hiburan Islam, tapi kita memilih hiburan yang menjauhkan kita dengan Allah, yang silap dalam membuat keputusan, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita tak suka disakiti, orang lain pun tak suka disakiti. Kita tak mahu sahabat-sahabat hilang kasih sayang, suami kita pun begitu. Jadi tolong dengan sangat, sebab Allah jadikan kecenderungan kita kepada manusia, maka haruslah kita mempunyai sikap seperti manusia. Jangan menjadi suami mentang-mentang ada kuasa, salah sikit kita pukul sampai lebam, sakit isteri kita. Itu bukan kucing yang curi makanan dekat sinki rumah kita. Itu bukan binatang-binatang yang seharusnya kita injak-injak, kerana isteri kita mempunyai akal. Sahabat-sahabat, sebab itu di sana nanti kalau ada penderaan kepada sang isteri, boleh sahaja kita adukan kepada pihak yang berwajib. Boleh sahaja kita kumpulkan bagaimana dulu pihak lelaki, pihak perempuan dulang hantaran kat tengah-tengah, hantar sirih junjung. Elok sahaja. Yang datang daripada Penang kahwin dengan orang Selangor, boleh saja bahagia. Tapi bila masa ada masalah, kita meninggalkan keluarga kita sendiri. Bahkan ada yang bercerai bertahun, mak ayahnya tak tahu pun. Masya Allah, ini kesian. Kahwin baru 3-4 bulan, mama boleh tak tukar suami lain? Ini orang muda sekarang pelik, sahabat-sahabat. Okay, sebab apa? Sebab dia tengok ada golongan, satu golongan ni kahwin 2 tahun bercerai, dapat baby, Masya Allah, masuk dalam IG, masuk dalam Facebook, subhanallah. Dia rasa itulah contoh kehidupan dia yang terbaik. Seronok, ramai orang yang follow. Tak apa, nanti bercerai, habis iddah, ada orang lain tunggu dah, kahwin lagi 3 tahun pula. Pening dia. Orang Kedah cakap pening kan, bukan cakap pening. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, dia sebut apa? Nanti dia datang tanya ustazah, ustazah saya kahwin 3 kali. Suami pertama sekian tahun, suami kedua sekian tahun, suami ketiga sekian tahun. Ustazah rasa nanti dalam syurga saya bersanding dengan siapa? Tu je lah soalan dia. Masya Allah, pelik sungguh. Lepas tu dia tak tanya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti saya ni syurga ke tidak? Faham tak? Kita sibuk mencari orang ni syurga ke neraka, ni syurga ke neraka, yang diri sendiri tak pernah dikisahkan. Sedangkan Nabi SAW suruh kita sentiasa bermuhasabah. Ma makna muhasabah? Hisab. Kenapa dapat suami yang macam ni ya Allah? Apa yang telah aku beri kepada dia? Kita akan penat dalam ingin mencari sakinah, mawaddah, warahmah apabila kita menanti kenapa dia tak sayang aku macam dulu. Tanya diri kita, adakah kita masih menghormati dia seperti dulu? Faham ibu-ibu dirahmati Allah? Subhanallah. Sebab tu katanya Allah cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan rumah tangga dengan kasih sayang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau sudah hilang dua perkara ini, maka hilanglah nikmatnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat ini berhenti dengan kalimah liqaumi yatafakkarun. Kadang-kadang kita jumpa kalimah ulil albab, sahabat-sahabat. Kenapa afala yaqilun? Kenapa bahasa mudahnya? Kalau Ustaz Azhar Idrus lah, saya nak bagi faham je bahasa Al-Quran ni. Ustaz Azhar Idrus kata Al-Quran menyatakan kepada kita, Allah tanya kita, mu ada otak ke tidak? Bunyi kita kasar sungguh. Tapi maknanya Allah tanya kita macam tu. Mu pakai tak akal kamu? Kenapa kita nak bahagia tetapi kita tidak memberi bahagia? Selamanya kita tidak akan bahagia. Kenapa kita hanya menunggu orang memberi sedangkan kita dah lama tidak memberi? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ini harus kita tanya pada diri kita. Sebab itu apabila kita nak mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, kita rasa 20 tahun perkahwinan, 30 bahkan 40 tahun perkahwinan, cari apa yang sudah hilang. Pertama, mungkin kita sudah tidak mudah untuk memberi kemaafan. Jadi mencari sakinah, mawaddah, warahmah, tolong ada dalam rumah tangga kita, saling memaafkan agar pernikahan itu wujud suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Tolong saling memaafkan, sahabat-sahabat. Semua pasangan kita takkan lari daripada kesalahan, kesilapan, sebab kita adalah manusia. Manusia ni pasti ada salah, pasti ada silap. Saya selalu kempen di mana-mana, jumpa orang, kita akan nampak dia ni perangai tak senonoh, khususnya setelah kita bermusafir. Ni ada sahabat-sahabat saya yang join Rihlah Utara baru-baru ni,
Mana Kak Juliana, Julida subhanallah, macam-macam nama jumpa. Kita baru 24 jam bersama, tidur sebilik dengan kawan-kawan. Ya, Ustazah kata kenapa Nabi SAW suka bermusafir dengan sahabat. Oh, baru tahu macam ni rupanya perangai dia. Tidur macam ni, bangun lambat rupanya. Oh, masuk bilik air bunyi pelik-pelik rupanya. Baru kita kenal sahabat-sahabat kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah, semua kita tahu ada kesalahan, tapi tolong menjadi mata seperti matanya lebah yang selalu melihat manis, yang selalu melihat kecantikan. Kita tutup mata hati kita daripada melihat yang buruk. Orang cemburu, kadang-kadang kita baik dengan seseorang, nanti mereka akan kata apa, hang duk kawan dengan dia, hang tak tahu dia tu sebenarnya siapa. Aku tak mau tahu siapa dia dulu. Sepanjang dia berkawan dengan aku, hanya yang baik aku nampak. Tapi bila ada orang bercakap macam tu, tolong hati-hati. Mungkin dia lebih kenal daripada aku. Jadi hati-hati dah. Mula dah baru 2 minggu kenal, nak pinjam duit, kita pun kata tak apalah, setakat RM20 kita bagi je. Rupa-rupanya orang yang suka mengambil kesempatan, dia gunakan duit yang kita bagi tu kepada perkara bermaksiat kepada Allah. Jadi kita menyumbang kalau kita tak tanya, kalau kita tak halang, dengan perkara yang tanpa kita sedar, kita membantu sahabat kita itu bermaksiat kepada Allah. So kita hati-hati. Begitu juga dengan pasangan. Bila pasangan buat silap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, diam dulu. Kalau kita bergaduh dulu, tangan naik. Kalau kita bergaduh dulu, pinggan periuk kat belakang boleh naik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, diam dulu. Masya Allah. Sebab Nabi yang cakap mulut ni kalau kita gunakan sebagai qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik, sebenarnya di situ sudah ada situasi memaafkan. Jadi kalau kita nak marah-marah daripada tempat kerja, kita marah dengan kawan pejabat, kita marah stres dengan kerja, kalau kita tidak sangkutkan masalah di pejabat tadi, kita balik akan bawa kemarahan itu. Suami dah sambut depan pintu dah, kan nak buat surprise hari ni, balik depan isteri depan pintu, tiba-tiba isteri senyum pun tak ada. Muslimat dirahmati Allah. Sedangkan cara kita untuk memaafkan boleh lahir dengan mudah dengan kita memberi kemaafan melalui senyum. Kan ada tak yang merajuk lebih 3 hari, lebih sebulan, bahkan setahun tak jumpa, tak balik. Merajuk tu penat tau sahabat-sahabat dirahmati Allah, penat. Kan aku ingat dia nak pujuk, rupanya tak pujuk, penat aku, cari orang lain lah suruh pujuk. Kan kita tak tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan tak memaafkan itu masalah lain akan bertimbun. Justru pilihlah untuk memaafkan. Kita jawab lagi, kalau asyik kita aja yang maafkan, naik lemak lah Ustazah. Sampai bila dia nak jadi macam tu? Sekali kalimah al-afu yang kita minta daripada sifatnya Allah yang maha pemaaf. Gambarkan satu situasi kita berdiri di mahsyar Allah, sahabat-sahabat, Allah terima taubatan nasuha kita sebelum mati, kita bertemu di hadapan Allah, Allah boleh delete semua kesalahan kita tanpa ingat. Tapi kita berapa kali, saya dah banyak kali dilukai Ustazah, tapi saya dah maafkan semua, tapi saya tak boleh lupa satu perkara tu. Biasa tak kita sebut ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi benda tu yang memberikan parut. Parut inilah yang memburukkan keadaan. Jadi macam mana kita nak latih minda kita? Kalau namanya maaf, belajar untuk melupakan dan cuba bina kehidupan yang baru sahabat-sahabat. Baru tak mestinya kita tak ada kesilapan. Bila kita buat kesilapan, tolong jangan lupa minta maaf. Memberi maaf satu hal, dah buat kesilapan tolong ringankan. Ustazah saya tak kisah. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah baru-baru ni kan, suami saya Ustaz Azwan, subhanallah, bekerja keraslah, berusaha macam mana untuk mengembalikan program umrah yang terhalang. Ni kan bagi-bagi yang baru tahu, yang lama tahu kan, dia sambung balik cerita ni kan, sebab kami baru dapat lagi SOP baru untuk penerbangan umrah 8 hari bulan ni. Jadi ustaz kata jap lagi abang ada meeting lagi, jap ni ada meeting lagi, subhanallah. Sebab apa? Perkara-perkara baru. Kan depa hari tu marah sangat dengan Menteri Kesihatan, duk cakap tiba-tiba halang umrah, tempat lain tak bagi. Tapi ustaz balik daripada macam-macam usaha, balik tu senyum. Saya kata, senyum pula, subhanallah. Dia kata alhamdulillah, walaupun kita marah-marah dengan keputusan menteri baru-baru ni, abang salute satu benda dengan dia. Dengan siapa bang? Yang buat keputusan umrah dihalang mulai 8 Januari.
InsyaAllah sekarang akan buka semula pada 8 Februari. Apa yang melembutkan hati mereka yang marah-marah umrah ditutup? Hanya satu kalimah. Tak sangka yang jarang nak jumpa menteri minta maaf, dia kata kan. Jadi bila menteri sebut ya ada kesilapan ketika kita buat keputusan, minta maaf, semua orang boleh senyum dengan elok. Saya kata, hari tu marah sangat, tiba-tiba selfie pula dengan Menteri Kesihatan. Sabar je lah. Rupanya sahabat-sahabat dengan maaf tu, subhanallah. Minta maaf Ustaz, lupa Ustaz tengok ceramah hari ni, Masya Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah kan, elok selfie pula. Abang jumpa kat mana, kalau boleh tak mau dah. Pasal apa dia tiba-tiba buat keputusan? Dia bukannya tahu bidang umrah ni macam mana. Jadi dia naik atas stage, saya minta maaf, lega. Jadi saya sembang pasal tu satu malam dengan Ustaz. Subhanallah, rupa-rupanya kata maaf ni boleh melembutkan hati orang bang. Tak kira dia datang daripada lelaki ataupun perempuan, hatta daripada yang berkedudukan tinggi, dia minta maaf. Yang lain penuh dengan memorandum macam-macam nak submit ni, nak bagi tahu, tak apalah, dia pun dah minta maaf. Kalau kita punya sikap yang macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah sakinah, mawaddah, warahmah akan datang. Jadi jangan malu untuk meruntuhkan tembok ego kita. Baik lelaki, baik perempuan. Selalu kita kata orang lelaki ni ego. Terkadang kita terlupa orang perempuan juga ada egonya. Kat mana nak kenal diri kita ni ego tak ego? Paling susah nak minta maaf, itulah orang yang ego. Masya Allah. Jadi latih diri, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sebab Nabi SAW sentiasa memaafkan. Dan maafnya Nabi SAW tanpa ingat dah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dia akan belajar untuk hidup secara perkara-perkara yang sudah tidak ada salah dan khilaf. Macam mana kita nak sebut kalau ustazah, macam mana ustazah? Saya biasa didatangi oleh orang macam ni. Kenapa ustazah baik sangat dengan dia? Kalaulah ustazah kenal siapa dia sebelum ni, saya tak nak tahu siapa dia sebelum ni. Yang saya tahu, mula dia berkawan dengan saya, dia adalah orang yang baik. Jangan korek, wala tajassasu, kata Allah dalam Quran. Jangan engkau mengintai-ngintai, jangan engkau mengintip-ngintip siapa dia yang sebelum ini. Sebab manusia ini telah betul-betul bertaubat kepada Allah, insya-Allah dia sudah boleh meminta maaf kepada seluruh hamba-Nya Allah. Jadi teruskan kehidupan dengan kasih sayang. Kasih sayang inilah yang memenuhkan syurga Allah dengan manusia, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Bila kasih sayang sudah mati dalam hati, maka jangan mimpi untuk kita menghuni syurga ilahi. Takkan mungkin. Sebab takkan masuk orang ke dalam syurga bila jiwanya dah mati dengan kasih sayang. Apa antara contoh kita orang Islam suka berkasih sayang? Jumpa siapa pun beri salam. Tak mesti hang kenal ke dia. Tahu dia ni dengan pakaiannya orang Islam. Mungkin jiran baru pindah rumah duduk ujung tu, kita tak biasa nampak, bagi salam. Lalu depan rumah kita nampak dia orang Islam, bagi salam. Sahabat-sahabat, ini cara menebarkan kasih sayang. Tahu ada orang susah, kita beri makanan. Tengok hikmah ketika PKP kan, walaupun dipolitikkan, kita tak payah cerita tentang politik. Ni yang angkat bendera putih ni kelompok yang tu lah. Tapi di taman rumah saya sendiri belajar banyak perkara daripada Covid itu. Kalau nampak ada orang bendera putih, jangan sampai orang taman luar tahu. Jangan sampai diviralkan, orang daripada mana-mana datang hantar pertolongan, jiran tak datang pun hantar pertolongan. So kita boleh round satu taman, ada tak orang angkat bendera putih, sahabat-sahabat. Sampai ada jiran melihat 3 hari dah anak tu memang tak makan langsung, sama sekali, menangis. Jiran sebelah rumah, kita ibu-ibu kan, kalau dengar anak menangis sakit dengan anak menangis lapar, seorang bayi, ibu-ibu dapat tahu tak? Lapar tu budak tu. Kita pun pelik, macam mana makcik ni boleh tahu budak ni lapar? Bagilah susu, bagilah minum, insya-Allah. Kalau lapar dengan sakit, cara tangisnya lain. Begitu ketika ibu kita Siti Hajar berlari-lari anak daripada Safa dan Marwah, meninggalkan Ismail alaihissalam. Subhanallah, ketika bayi lagi kan, sebab air susunya sudah kering kontang. Masya Allah.
Kemudian tidak ada air pun yang boleh dicari untuk dijadikan bahan minuman. Berlari-lari anak antara Safa dan Marwah. Ismail menangis, lapar ibu-ibu dirahmati Allah. Saya kalau bawa jemaah umrah berjalan antara Safa dan Marwah, saya akan ulang cerita ni supaya datangkan rasa rindu kepada ibu kita Siti Hajar yang berusaha antara Safa dan Marwah, tapi air tu tak jumpa dekat Bukit Safa, tak jumpa dekat Bukit Marwah. Duduk di tempat Ismail ditinggalkan. Di situlah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah sampai Siti Hajar mendengar tangisan Ibrahim, Ismail, lain pula bunyi dia. Pasal penangis pelik ni, tadi nangis pelik lah, ni nangis lain macam. Sepertinya bunyi bayi yang tak sabar-sabar nak memberitahu ibu dia ada sesuatu perkara gembira. Dia hentak-hentakkan kaki, lalu datanglah ibu Siti Hajar, zami, mengepung air yang keluar kerana tidak ada bekas mangkuk pinggan seperti kita hari ini. Subhanallah, disitulah tempat keluarnya, meluncurnya air yang sampai hari ini tak pernah habis. Itulah dia air Zam-Zam. Masya Allah, ibu-ibu dirahmati Allah, kita belajar sesuatu. Kita berusaha bagai nak rak habis segala simpanan. Kita nak anak kita jadi seorang lawyer contoh. Satu kejayaan di mata kita, tapi rupanya anak kita tak minat, keluar universiti tak nak jadi lawyer. Ustazah kan, apalah anak saya ni sekarang ni dah jadi cikgu pula. Baguslah kak, yang penting cikgu beriman. Sahabat-sahabat kita plan A untuk anak kita, biasa untuk tidak jadi A, cukup menjadi B, tetapi B itu yang bertakwa kepada Allah. Boleh ya? Bunyi apa? Bukan yang ori. Subhanallah. Saya nak tanya ni, bunyi ori ke bunyi video? Video kan? Sebab ni kalau ori saya nak pergi, saya dah lama rindu nak tengok orang apa? Beduk. Masya Allah. Kalau ori saya nak pergi, tak belakang mana dia duduk tu, saya cari mana lah pakcik yang tukang pukul beduk kan. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pindah. Yang kedua, saling menghormati untuk mencapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi dengan kasih sayang, sekarang dengan menghormati, memaafkan akan lahir dengan kasih sayang dan penghormatan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, isteri menghormati kesibukan suami yang Allah perintahkan untuk mencari nafkah. Jadi bila suami tugasnya mencari nafkah, salah ke isteri untuk membantu ekonomi rumah tangga? Tak salah selagi mana ada izinnya suami. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan apa tujuan niat utama bekerja? Bang dulu anak seorang, anak dua orang, sewa rumah lagi, nak bayar kereta lagi. Sekarang anak dah 4-5 orang, yang kakak tu dah perlukan belanja yang besar. Bincang, ini perlunya musyawarah dalam rumah tangga. Jadi kalau kita dah pujuk suami tetap tak beri, abang kata cukup kalau sebulan RM500 duit dapur, memanglah cukup, tapi saya tak boleh macam orang lain. Nak tempah mangkuk tingkat, nak beli tapoi tiap-tiap bulan, tak boleh kan ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi kita pun kata tak apalah, beli tapoi pun bayar bulan-bulan, sebulan RM50. Kau jangan cakap kat laki aku order tapoi bayar RM50 tiap bulan. Kalau yang cash tu kita ngendeng kat suami kita, suruh bayar. Tapi yang kain ela, mangkuk tingkat segala RM50 sebulan, kita tak cakap. Sahabat-sahabat kita hutang kereta, hutang rumah, kita mati, hantar surat mati daripada JPN, kita akan dapatlah apa-apa keistimewaan mengikut surat yang sampai kepada meja waris kita. Tapi kalau hutang mangkuk tingkat RM50, lagi sekali nak bayar, kita mati. Suami tahu tak? Suami tak tahu. Orang yang tukang rekod duit kutu, duit tapoi, mangkuk tingkat semua ni, dia dah mula membawang arwah dah. Kau ingat tak dulu dia habaq jangan bagi tahu dengan laki dia? Ni nak bagi tahu ke tidak ada baki RM50 ni? RM50 itu menjadi asbab kita tak bahagia di barzah Allah. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab harta peninggalan kita tu, waris kita tak tahu yang kita ada hutang.
Kalau kereta, rumah, ada cara bagaimana, sebab ada surat hitam putihnya. Tapi yang kita hutang mulut, tak payah cakap dekat lelaki aku, habis aku kena marah dengan lelaki aku. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara yang diam-diam kita buat sebab kita tak fikir mati. Kalau kita takut mati, kita tak akan buat. Jadi bang, saya nak bekerja, tapi kalau abang tak izin, tak boleh lah. Tapi kalau 500 daripada 10 tahun kita kahwin, memang tak cukup. Abang tahu yang sulung ni saja belanja berapa dah sebulan. Bincang. Maka bila dapat izin suami, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong patuh. Balik kerja habis pukul 5, paling lewat pukul 6 sampai kat rumah. Jadi undang-undang tu kita kena ikut. Sahabat-sahabat, yang jadi gaduh biasanya sebab sudah hilang hormat. Kalau kita tidak mengikut panduan yang Islam ajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semuanya akan berantakan. Jadi kenapa kita keluar dengan kawan-kawan boleh? Alah, abang keluar dengan kawan-kawan boleh, takkan saya tak boleh? Kita janjilah, okey abang sebulan 2 kali, saya dapat sekali keluar dengan kawan-kawan pun tak apa. Kita bincang sahabat-sahabat. Tapi kalau ikut kepala, akhirnya anak diletak rumah pengasuh. Rumah saya Darul Fawaz jadi pusat pengajian Al-Quran, pusat transit anak-anak. Okay, kita dah bagi syarat pukul 6 paling lewat ambil anak. Paling lewat pun 6.30 petang, no charge tambahan. Tak ada charge tambahan. Tapi dia lajak, ustazah saya sanggup bayar pukul 8 baru saya ambil anak. Kami nak pergi surau. Maghrib kami di surau. Pintu rumah dikunci, staf nak berehat. Jadi tolong dengan sangat hormat masa kami. Tapi sahabat-sahabat yang tidak bertanggungjawab, dia boleh pergi shopping mana dulu, tinggal. Kita tak pernah ambil charge tambahan. Jadi bila anak orang ni sepatutnya bagi makan untuk waktu petang saja, malam dah tak ada makan dah. Maka bila pukul 8 tak ambil lagi, takkan kita makan tak nak bagi dia makan. Jadi kita suruh ambil wuduk, solat maghrib bersama-sama. Tapi kalau kita katalah selalunya malam ni pergi surau, solat berjemaah, dengar kuliah, tapi sebab ada amanah dalam rumah, kita dah kacau segala program. Orang kalau dah tak ada hormat, semuanya di luar rumah, dalam rumah dia tak akan belajar untuk menghormati orang lain. Jadi tolong mulakan semua di dalam rumah. Suami sayang isteri, isteri hormat suami, akan lahir anak-anak yang berkasih sayang dan saling menghormati. Dan itu adalah negara, yakni masyarakat kecil dalam rumah tu. Bila dia keluar, dia menjadi isteri yang penuh dengan kasih sayang, menghormati orang lain. Sahabat-sahabat, di pejabat dia akan pandai menghormati haknya orang lain. Bila dia bermasyarakat, dia pandai menghormati orang lain. Jadi dengan hormat inilah subhanallah, kita akan mengecilkan nafsu dan kehendak kita demi mengutamakan kebahagiaan orang lain. Sesungguhnya kita memberi bahagia kepada orang lain, kita akan didatangi bahagia luar jangka. Masya Allah, ada ramai orang tak boleh nak faham sifir ini. Takkanlah kita boleh bahagia dengan memberi bahagia orang lain. Tadi kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, saya nak tutup dengan satu cerita ni. Saya menginap di Iconic Hotel. Betul ke sebutnya Ustaz? Iconic Hotel. Rupanya ada dua, satu residence, satu lagi hotel. Subhanallah. Okay, jadi saya kata macam mana ni nak mengajar dekat Bertam. Rupanya daripada hotel tu setengah jam, check out pukul 12. Jadi abang pergi tanya dekat bawah, berapa kena tambah kalau kita nak check out pukul 6, pukul 7 sebelum maghrib untuk datang ke sini. Okay, jadi rupa-rupanya Masya Allah, kalau nak check out pukul 7 dikira sehari. Kalau check out pukul 6 bayar separuh. Bayar separuh tu 100 lebih sikit lah sahabat-sahabat. Jadi saya cakap dengan ustaz, tak apalah sebab kita nanti nak mandi, nak tukar baju untuk pergi kuliah maghrib, tak apalah. Kan? Rupa-rupanya saya sangkut dekat At-Taqwa, dan rupa-rupanya ada At-Taqwa Inn. Saya kempen habis-habis ni, orang datang Kedah menginap kat situ selesa sungguh. Jadi saya duduk direhatkan di situ, ustaz check out. Bahasa mudah saya cerita dalam kuliah Latahzan petang tadi. Saya kata kalaulah tahu, saya tak tambahlah RM100 tadi, duduk saja dekat sini. Sahabat-sahabat muslimat, kebijaksanaan bukan nak cerita RM100 tu kita berkira ataupun kita rasa mahal, tidak. Tapi orang yang bijak, ya Allah, kalaulah tadinya aku masuk dalam tabung masjid RM10, kita tanya dulu, kita study dulu, kita bincang dulu, ada musyawarah sahabat-sahabat, pasti RM100 tu lebih bermanfaat kalau saya masuk dalam tabung masjid. Faham tak? Maknanya jangan fikir, tak apalah ustazah, jangan berkira sangat, tak apalah kita ni mampu pun. Memanglah kita mampu, tapi bijaksana, duit kita ni siapa yang guna? Sebab kita fikir balik, jangan salahkan orang. Ya Allah, kenapa duit kita digunakan banyak membazir-bazir,
Dari mana sumbernya, apa yang aku usahakan, sebab Allah akan lorongkan perbelanjaan ekonomi keluarga kita apabila sumbernya halal. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, suami kita selama ni kemampuannya hanya RM500. Kita membebel, bising, akhirnya pulang dengan RM1,000. Jangan seronok sangat. Sedangkan kita tak dengar cerita suami kita naik pangkat, naik gaji. Jadi berhak untuk kita bertanya, minta maaf abang, selalu RM500, kenapa kali ni RM1,000? Suami akan jawab apa? Dah 3 tahun duk hingak bila nak tambah, aku tambah, tanya pula. Takkan aku nak cakap malam tadi aku menang judi kan? Sahabat-sahabat, kalau dia tak cakap malam tadi abang menang judi, dia kata ni duit halal ni, isteri boleh menggunakan. Sebab dah tanya, dah risik, dia cakap lah macam-macam, dapat allowance itu, allowance ini. Sahabat, percayalah, antara suami isteri macam hubungan ibu dan anak. Ibu dan anak, kita rasa tak sedap hati kan kalau sesuatu nak berlaku kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita telefon lebih sekali setiap hari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tanya, abang okey ke? Kenapa ibu mimpi macam ni malam tadi? Kenapa hari ni ibu tak sedap hati? Ibu abang okey kat sini? Tak lama petang tu Ustazah, anak saya aksiden naik motor rupanya. Subhanallah, naluri hati Allah cantumkan. Suami bila isteri mula membebel, berbicara, ketahuilah bahawa itu gerak hati yang Allah hantarkan. Ini keikhlasan hubungan yang halal di sisi Allah. Percayalah. Jadi bila mereka membebel itu, tolong hargai selagi mana mereka mahu membebel. Sebab membebel itu sebenarnya adalah apa ibu-ibu dirahmati Allah? Tazkirah. Cuma tak ada tauliah aja. Itu tazkirah. Kan? Bila isteri sudah tidak membebel, tidak bertazkirah, kita akan rasa macam senyap, sunyi. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, rajuknya seorang isteri, susahnya untuk bercakap, itu satu perkara yang sangat bahaya. Cepat-cepat tanya, kenapa dah seminggu tak ada komunikasi? Bila komunikasi sudah mati, jangan tulis kat Facebook, aku cinta padamu sampai mati, sehidup semati, sangguplah kita mati bersama-sama dengan suami. Bohong. Confirm bohong bila suami sudah tidak ada komunikasi dengan isteri. Jadi tolong jangan matikan komunikasi. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang terakhir, saling melindungi dan mengingatkan dalam kebaikan. Suami tolong ingat ketika kita mengambil isteri daripada ayahnya, apakah sifat sang ayah? Kebiasaan. Sifat sang ayah kebiasaan adalah melindungi, mengasihi, menyayangi, menafkahi. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, kita boleh dapatkan hak ini daripada, bukan pengganti ayah kita. Selamanya ayah adalah ayah, hatta ayah kita dah meninggal dunia, dia tetap ayah yang wajib untuk kita doakan. Tapi bila suami sudah menikahi kita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, yang paling utama bagi kita letak nombor 1 adalah ayah, adalah suami. Ayah dan ibu jatuh nombor 2. Tapi orang lelaki, walaupun dia berkahwin dengan kita, nombor 1 tetap orang tuanya. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Ini asas dalam Islam. Jadi kalau kita rasa suami kita lebihkan kita, sejak kahwin dengan kita dah lupakan orang tuanya, jangan seronok sangat. Kita duk bercerita dengan kawan-kawan, suami ai tak apa, sporting, dia tiap-tiap bulan balik kampung ai. Habis tu mak mertua hang tak yalah, adik-adik lain ada, tak apa. Jangan duk seronok sangat. Tanggungjawab kita, abang, kita dah 3 kali, dah 3 bulan balik kampung saya. Kan, jom kita balik kampung abang pula. Tak payahlah, abang ni tak apa, adik abang ada dekat kampung, boleh tengok-tengokkan mak. Tolong nasihat. Sebab abang takkan mudah ke syurga tanpa mak redha kepada abang. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Macam mana abang nak tarik saya dan anak-anak ke syurga kalau abang tidak ke syurga? Macam mana abang nak ke syurga sebab ibu menanti dekat kampung tu? Kita pergi holiday lepas PKP ni dah 10 kali, balik kampung sekali pun tidak. Isteri apa kita kalau kita tidak ingatkan? Sahabat-sahabat, daripada kekerasan kita boleh guna kelembutan. Abang, menafkahi keluarga itu wajib, kewajipannya abang. Lepas gaji boleh open table dengan kawan-kawan, tapi nak gembirakan isteri dan anak-anak kita rasa kita tak mampu. Sanggup menggembirakan kawan berbanding menggembirakan isteri dan anak-anak. Kamu tunggulah saat kegembiraan itu ditarik oleh Allah.
Sebab apa ibu-ibu dirahmati Allah? Kan kita nak beritahu mereka, kalau abang tak beri nafkah tak apa, sebab saya pun bekerja, anak-anak makan elok. Tapi saya takut abang, kalau abang tak beri nafkah, Allah akan murka, Allah akan marah. Bila Allah marah, kita tak akan dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, pada malam ini, tadi saya baru lepas forum dengan Al-Fadilah Ustazah Mardiah. Saya tersentuh hati bila dia sebut sahabat-sahabat, sebab saya bukan orang alim, tapi bila dia sebut, dengar kuliah Ustazah Zai, saya selalu terasa menyalahkan diri sendiri lebih banyak daripada menyalahkan orang lain. Wallahi, sebab itulah tujuan kita hidup, nak cari kesalahan diri berbanding cari kesalahan orang lain. Kita belajar untuk makin nampak kejahilan diri, bukan kita hadir ke majlis ilmu untuk menuding orang yang tak datang surau ahli neraka, orang yang tak datang majlis ilmu ni tak reti apa. Jangan sekali-kali, kan? Nanti mereka akan jauh dengan kita. Jadi tolong cari ilmu untuk perbetulkan diri. Bila kita perbetulkan diri, rahmat Allah akan mencurah-curah. Rahmat Allah mencurah, dengan air mata kita mengadu pasangan kita bagaimana dizalimi, disakiti. Mengadu dengan Allah, jangan mengadu pada media sosial, jangan mengadu pada BFF kita sekalipun. Sebab ada perkara yang perlu kita nak jaga. Ini rahsia rumah tangga kita. Jadi sahabat-sahabat, minta dengan Allah, pemilik segala cinta, tolong ya Allah, campakkan nur iman, petunjuk, hidayah dan taufiqmu. Datangkan rasa cinta kepadanya seperti awal perkahwinan dulu dia mencintai aku. Perbetulkan cinta itu kerana Allah semata, bukan cinta kita sahabat-sahabat kerana material, kerana kecantikan. Masa cantik cinta, masa kaya cinta, masa muda cinta. Macam mana kita nak dapat? Sedangkan perkahwinan rumah tangga itulah sakinah, mendatangkan ketenteraman. Sedangkan mawaddah itu adalah cinta. Kenapa cinta? Sebab ada asbab-asbab yang tadi. Tetapi bila dah tua, ayah kita sakit, dibawa pimpin oleh ibu kita. Ibu kita demam, ayah kita ambilkan ubat, suakan dekat dia air suam, makan ubat. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nampak Allah, ibu ayah ni dah tak macam orang bercinta dulu-dulu, tapi apa yang ada itulah rahmah. Ma makna rahmah, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bukan cinta kerana cantiknya, kerana hartanya, kerana kedudukannya, tapi kerana dia tahu, sahabat-sahabat, itu tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah ketika berada di hadapannya. Jadi kita memegang satu tanggungjawab, kita memegang satu amanah yang akan ditanya semula kita berada di hadapan Allah. Jadi tolong dengan sangat, di mana sakinah, mawaddah, warahmah, carilah diri kita yang sebenar. Masihkah kita mengaku sebagai hambanya Allah? Masihkah kita mengaku, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita ingin bahagia sampai ke syurga Allah? Kita takkan mendapat bahagia di sana kalau kita tak banyak memberi bahagia di sini. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya datang malam ini buat pertama kalinya, bukan untuk berkuliah, tak layak. Tapi sejujurnya dapat jemputan ke bahagian utara ni, saya nak perluaskan ukhuwah saya kerana Allah. Sebab sekali kita jumpa, entah bila lagi kita akan bertemu. Cuma bila sekali jumpa, subhanallah, kita cantum eratkan kasih sayang, berpisah sekejap nanti saling mendoakan. Lalu dekat Bertam ni kan sahabat-sahabat, ada orang datang KL, saya dari Datuk Keramat Kuala Lumpur. Jadi bila lalu saja, ustazah yang datang kat surau kita dulu tu orang Keramat lah. Manalah agaknya rumah, nombor telefon tak ada, apa pun tak tahu. Tak apalah ya Allah, apa pun yang dia buat hari ni kau mudahkanlah urusannya, berilah kesihatan yang baik. Subhanallah, kita cantum eratkan hati-hati kita semata-mata kerana Allah. Percayalah, bumi Allah ni akan subur dengan kasih sayang. Jadi bila dah subur dengan kasih sayang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan follow Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat. Rindunya kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh bersembang-sembang bila berjiran, bahkan satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh jasad, susuk tubuh yang mana yang penuh dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Kerinduan yang tidak mungkin akan kita jumpa kecuali apabila kita melihat wajahnya yang penuh dengan cahaya. Itulah juga pertemuan kita dengan Allah. Hanya sudi Allah nak pandangkan wajahnya kepada orang-orang yang ketika di dunia adalah sangat takwa kepada Allah.
Tapi ada orang yang ketika dicampakkan buku amal, bukan melalui tangan kanan ikut hadapan, Allah tak sudi nak palingkan bertemu melihat wajahnya. Ini satu kehinaan yang dahsyat. Jadi semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala doa permintaan kita, Allah cantum eratkan akan hati-hati kita berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Bila mana kita rajin berada dalam Raudatul Jannah, itulah taman-taman syurga, pasti satu hari nanti Allah jumpakan kita di dalam jannah yang sebenar. Kita niat sama-sama, ibu ayah yang dirahmati Allah, jom kita bawa seluruh ahli keluarga kita menuju jalan-jalan syurga. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.